cerita tentang bayang-bayang. Seperti mana Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-45. Tidakkah engkau melihat penciptaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dan kalau kami kehendaki, kami jadi ia tetap, yang tidak bergerak dan tidak berubah. Dan dia menjadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. So dengan bayang-bayang hari ini manusia boleh buat apa? Boleh tahu waktu solat, di mana bila berlaku tergelincir matahari, ini waktu zuhur. Ada pendapat mengatakan sedikit pun dah zuhur. Ada pendapat mengatakan separuh daripada tiang baru zuhur. Tak ada masalah, jangan tergelincir zuhur sudah. Tapi tergelincir matahari baru zuhur. Dan apabila bayang sama panjang dengan tiang, ada yang kata dah permulaan waktu asar, lebih panjang sedikit. Ada kata panjang dia mesti 1,5. Ada setengah pendapat panjangnya 2 kali. Tak ada masalah, jangan panjang sangat dekat-dekat maghrib baru sembahyang kan. Kebanyakan anak kita begitu. Jadi nampak tak bagaimana orang terdahulu menggunakan alam ini untuk menentukan sesuatu dalam hidup, dan sedangkan petunjuknya sudah lama ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Buat rakan-rakan pendengar dan pendengar setia, selamat kembali lagi kita dalam rancangan podcast Sit and See, diskusi bulat merenung hikmah. Kita dah pun masuk ke banyak episod dah, dan ini adalah hari 16 Ramadan. 16 Ramadan bersamaan dengan 27 Mac 2024. Kita dah masuk hari yang ke-16 dan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan esok sebenarnya kita akan menyambut, orang kata kalau sebagai orang Islam ni, yang perlu kita percaya adalah esok kita akan ada sambutan Nuzul Quran. Peristiwa di mana turunnya Al-Quran, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan sebagai panduan untuk kita sepanjang zaman. Jadi kita bersama dengan siapa hari ini? Kita bersama dengan seorang yang cukup hebat, seorang yang cukup ilmuwan kita, akademik kita, iaitulah Profesor Madya Dr. Nazir daripada Universiti Selangor. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Dan doktor juga merupakan penulis buku ensiklopedia Menyikap Rahsia Sains dan Teknologi dalam Al-Quran. Nampak ni ditulis oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Nazir bin Muhammad Khalid. Buku ini telah pun dilancarkan pada tahun lepas, pada 21 Disember 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-10, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masya Allah. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang topik apa? Kita dah bawakan buku, kita cakap juga tentang Nuzul Quran. Kita akan membincangkan tentang Al-Quran dan juga sains. Kalau kita tengok sekarang ni, Al-Quran, dalam Al-Quran tu sebenarnya merupakan satu mukjizat. Istimewanya Al-Quran ni, kita kata Al-Quran ini ada banyak menceritakan tentang kisah-kisah di masa hadapan, banyak menceritakan kisah-kisah yang telah berlalu, banyak menceritakan kisah-kisah yang kita kata benda tu memang sangat relate dengan sains, kajian sains kan sebenarnya. Dan banyaklah para saintis menemui kebenaran Al-Quran itu melalui kajian-kajian mereka. Maksudnya kata bila mereka buat kajian, Masya Allah, bertepatan dengan apa yang Allah kata dekat dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita nak bersembang, berdiskusi dengan Dr. Nazir sendiri yang merupakan pakar. Doktor, boleh ceritakan sikit Doktor? Doktor daripada latar belakang doktor daripada mana kan? Kotlah orang semua ada yang nak mengenali doktor. Mungkin boleh ceritakan sikit Doktor? Baik, terima kasih. Pertama sekali terima kasih atas jemputan. InsyaAllah, pertama sekali saya ni background asalnya daripada kejuruteraan elektrik dan elektronik, degree ya. Kemudian sambung Master Science kejuruteraan elektronik, dan seterusnya menyambung pengajian dalam PhD pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Al-Quran di Universiti Selangor. Masya Allah, Universiti Selangor sendiri. Nampak tak hebat dia tu, daripada bidang kejuruteraan pergi ke bidang Al-Quran. Itu dia, sebab itulah boleh menghasilkan buku teknologi ni. Bila kita gabungkan dua, apa orang kata, kita integrate antara dua bidang ilmu ni, maka terjadilah buku ni. Dan mungkin akan ada banyak lagi buku yang akan ditulis oleh doktor. InsyaAllah. Okay doktor, jadi saya nak bertanyakan kepada doktor, bersempena dengan Nuzul Al-Quran ini, penurunan Al-Quran, kita mungkin dah banyak bercerita tentang apa istimewanya Al-Quran, kenapa Al-Quran ini perlu menjadi panduan kepada umat Islam. Tapi mungkin doktor boleh rungkaikan lagi bagaimana Al-Quran itu boleh dikatakan menjadi istimewa kepada seluruh lapisan masyarakat, dan bagaimana Al-Quran ini
terkandungnya perkara-perkara yang boleh merangkumi seluruh aspek kehidupan itu sendiri, Doktor. Silakan. Baik, okey. Kita semua sebagai umat Islam, saya rasa di Malaysia ni cukup beriman dengan Al-Quran. Cuma mungkin memahaminya itu masih lagi di peringkat awal. Maknanya ada lagi di kalangan kita masih lagi hanya sekadar membaca sahaja, belum lagi memahami. Atas sebab itu dah mungkin di kalangan kita ni tak nampak lagi kepentingan untuk menguasai Al-Quran itu tadi. Dan sikit sebanyak insya-Allah kami akan datang. Saya lihat trend hari ini rata-rata di kalangan masyarakat Malaysia khususnya dah mula berminat untuk tahu apa sebenarnya ada dalam Quran. Ya, betul. Okey, seperti mana dalam Al-Quran ada mengatakan syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran. Yang ini sebagai apa? Pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, yang kita sambut saban tahun yang ini pada nuzul Quran itu tadi. Dan Allah kata sebagai apa? Hudan linnas, iaitu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan ataupun bukti mengenai petunjuk itu, dan wal furqan, yakni pembeza di antara yang benar atau yang salah, yang hak atau yang batil. Jadi bagaimana seseorang itu mengetahui itu salah, itu betul sekiranya dia tidak memahami Al-Quran. Jadi di sini kita bimbang, kita tahu itu betul, itu salah hanya kerana mendengar kata-kata orang. Jadi kita takut kita dengar daripada orang yang salah. Betul. Kita tidak sendiri melihat. Tidak masalah untuk mendengar kata-kata siapa pun, namun adalah lebih baik kita merujuk kepada sumber ilmu itu sendiri, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah itu tadi, hadis. Okey, balik pada cerita ni, saya bagi satu contoh lah. Kalaulah kita ambil contoh tentang ada satu kotak, yang mana kotak ni terkunci. Bila digoncangkan kotak ni ada benda, tapi tak tahu apa ada dalam kotak ni. Dan apabila datang seseorang, saya tanya apa yang ada dalam kotak ni, dia kata dia pun tak tahu juga. Tak tahu juga kan. Bila datang orang yang tidak dikenali, maka dia tanya apa yang ada dalam kotak ni, maka dia kata dalam kotak ni ada handphone. Tentulah menjadi tanda soal pada saya, macam mana dia tahu kan dalam ada handphone. Maka dia jawab, kotak ni dia yang punya. Maka masuk akal lah dia tahu apa yang ada dalam kotak tu kerana dia adalah pemilik kotak itu. Begitulah apa sahaja yang ada dalam dunia ini, termasuk hukum hakam yang patut kita ikuti, tentulah yang lebih tahu tentang perkara yang lebih baik untuk hamba-Nya, yakni kita ni, adalah pemilik alam ini, Allah Azza wa Jalla. Dan perkara itu telah Allah rugilkan dalam Al-Quran, telah dinyatakan dalam Al-Quran, yang perlu kita menjadikan dia sebagai pedoman atau ikutan. Hanya tinggal kita lebih usaha sikit, iaitu memahaminya, kerana Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Dan sebenarnya tak jadi masalah kepada masyarakat kita untuk memahaminya. Boleh dikatakan segala amalan kita semuanya menggunakan bahasa Arab. Baik doa harian, baik bacaan wirid, baik bacaan dalam solat, even surah-surah pilihan yang kita baca pun semua dalam bahasa Arab. Tinggal untuk memahaminya belum lagi. Belum lagi menjadi satu trend yang kuat lah. Cuma kebelakangan ni sudah ada, cuma belum lagi rasa macam keperluan. Rasa macam kehendak, siapa nak buat, siapa tak nak tak apa. Masih lagi ada di kalangan kita, cukup sekadar baca pun sudah ada pahala, tak perlu lebih-lebih dah. Jadi itu yang saya lihat, perlulah di kalangan kita dah mula rasa untuk belajar. Dan saya lihat anak ibu dan ayah pun dah mula mengantar anak untuk belajar. Even ibu dan ayah pun kadang-kadang dia peringkat umur yang lebih senior ni pun agak segan sebenarnya nak belajar. Pada saya jangan segan, sebab Al-Quran ni bahasa Arab, bukan bahasa kita. Maka tak pelik lah kalau kita tak faham. Yang kita patut risau, umur yang panjang, ada tak kita pernah ambil satu ruang untuk belajar bahasa Al-Quran, ataupun kita terus menerus kekal keadaan yang sama dari dulu sampailah sekarang. Sama je. Kita takut seperti mana yang dinyatakan, orang yang hari ini sama dengan semalam, itu adalah orang-orang yang rugi. Cuba kita tanya diri kita, 5 tahun yang lepas dengan sekarang, dulu pun tak faham, sekarang pun tak faham. Jadi apakah kita ni orang-orang yang rugi? Ataupun kita takut lagi satu, dulu faham, sekarang tak faham. Sebab apa? Makin lupa. Itu orang-orang yang kita bimbang lah. Orang-orang yang Nabi sebut dalam yang dalam hadisnya, orang-orang yang maaf saya guna ayat tu, orang-orang yang paling celaka, di mana dia semakin hari semakin buruk, semakin teruk pencapaian dia. Kita nak hari ini lebih baik dari semalam. Dulu mungkin kita hanya pandai membaca, lepas tu kita dah mula upgrade dari segi tajwidnya, dan Kaminsun kita dah mula tahu setiap kosakatanya, dan akhirnya kita mempraktikkan ilmu-ilmu yang ada di situ tentang hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang saya lihat lah. Untuk peringkat awal ni yang saya nampak, dah tiba masanya masyarakat kita mengenal kitab kita,
Yang saban tahun kita kata, Allah kata apa dalam Quran, kami telah datangkan kepada mereka kebanggaan mereka. Namun mereka berpaling dari kebanggaan itu. Maka Al-Quran adalah satu kebanggaan. Mana taknya hari ini kalau kita tengok di rumah-rumah orang kita, banyaknya di dinding diletakkan keratan-keratan ayat Al-Quran. Kita bangga dengan keadaan itu. Namun adakah kita tapi di kalangan kita berpaling, maknanya tak faham. Contoh macam ada di kalangan kita, wailun likulli humazatil lumazah, ataupun kecelakaan lah bagi setiap pengumpat lagi penjela. Tapi oleh kerana tak faham, maka dia menerus dia buat perkara tu kan, bergosip. Dalam sekarang dah tak verbal lah, dalam bentuk tulisan. Warrior. Warrior. Yang tak fahami terus menerus menyambung hujah tersebut tanpa tahu asal ceritanya. Dan ini sangat membimbangkan lah. Dan ayat yang lain pula dikatakan, Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Ayat yang biasa kita baca, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk dalam kubur. Tapi di kalangan kita memang buat perkara tu. Bermegah-megah sampailah masuk dalam kubur. Masih lagi bermegah-megah. Sedangkan itulah perkara yang kita saban hari baca dalam solat dan sebagainya, tapi dia tidak menjadi hudar linnas, petunjuk bagi kita. Akhirnya kita rugilah, kita menjadi orang-orang yang rugi. Kan orang kata ayat yang doktor sebutkan tadi, alhaakumut takasur tu, orang sekarang kata tak payahlah cinta sangat harta tu, tak mahu masuk kubur pun kan. Itu untuk orang yang faham surah inna a'tainakal kautsar. Yang memahami surah itu, maka dia akan fahamlah, okey, kita tak perlu pun bawa harta ni sampai ke lubang kubur sekalipun kan. Sebenarnya orang Islam ni dia kena kaya. Sebab dengan kaya tu nanti dia macam-macam manfaat dia boleh bagi. Dia bukan maknanya ayat itu mengajak kita supaya jangan kaya. Itu salah fahaman tu. Orang Islam kena kaya. Dengan kaya itu kita boleh bawa lagi ramai ke jalan Allah ni, dan kita boleh bantu ataupun kita boleh beri banyak manfaat kepada orang ramai. Cuma orang kata jangan sampai itulah terleka. Jangan sampai terleka sampai jadi menjadi tujuan. Itu. Betul. Masya Allah, itu dia kan. Doktor sebutkan tadi. Kita dengar mungkin kita dengar macam macam ustaz, gaya-gaya ustaz kan. Memang ustaz pun kan. Cuma tak letak title saja. Kalau boleh tambah Profesor Madya Dr. Ustaz Nazir. Berbicara tentang keistimewaan Al-Quran dan bagaimana kita ni sebenarnya sebagai umat Islam, sememangnya kalau kita ambil banyak manfaat daripada Al-Quran itu, banyak yang memberi manfaat, banyak yang memberi petunjuk kepada kita kan. Jadi saya nak tanya soalan kepada Dr. Nazir sendiri tentang ini, terlibatlah, ini ada kaitanlah dengan doktor kan. Orang kata dalam Al-Quran ni banyak sangat cerita tentang sejarah, tentang itu, tentang ini, dan antaranya adalah tentang sains, dan di mana banyaklah orang kata keterkaitan sains dan juga Al-Quran itu boleh membuka banyak, orang kata banyak minda, banyak mata mereka-mereka yang bukan non-Muslim ni. Maksudnya dia kata, betul lah apa yang ada dekat Al-Quran ni, benda ni betul terjadi dekat dalam dunia sains kan. Kadang-kadang saintis juga kita baca ada yang mereka non-Muslim, tapi bila mereka baca Al-Quran, mereka kata, ya Allah betul. Bukan ya Allah lah, maksudnya mereka kata, betul. Betul apa yang dikatakan dalam Al-Quran ni sebiji macam apa yang dia kaji tu kan. Dan kita mungkin nak tahulah, mungkin doktor boleh terangkan apakah yang tergandung dalam Al-Quran. Adakah ia terlalu banyak kaitan sains yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri? Mungkin doktor boleh kongsikan selepas ini kita nak dengar kan. Mungkin doktor boleh kongsikan secara terperinci apa antara contoh-contoh yang membuatkan ramai orang kat luar sana, khususnya non-Muslim, masuk ke Islam, menjadi hidayah buat mereka, insya-Allah. Jadi kita jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam rancangan podcast Sit and See bersama saya Izzati Zakaria sebagai host anda, dan juga Dr. Nazir daripada UDISEL, Profesor Madya Dr. Nazir daripada UNISEL, yang juga merupakan penulis buku ensiklopedia Menyikap Rahsia Sains dan Teknologi dalam Al-Quran. Dekat segmen yang pertama tadi kita dah bincangkan tentang istimewanya Al-Quran ini dan bagaimana kita sebagai umat Islam ini perlunya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan juga panduan hidup kita. Macam mana yang doktor cakap tadi, bila kita kata dunia ni
adalah Allah yang punya, maka kita perlu ikut pemilik, apa yang diaturkan oleh pemiliknya, kan. Okay, tadi kita dah bincangkan tentang doktor. Saya juga tanya soalan di hujung-hujung segmen kita yang pertama tadi. Saya tanyakan kepada doktor berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ini isi kandungannya. Adakah ia terlalu banyak kajian-kajian sains yang terinspirasi, orang kata inspired by apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Sampai kan ada kita tengok, kita baca kan para saintis yang bukan dari Muslim masuk ke Islam kerana mereka rasa Masya Allah ada kebenaran yang ada dalam kitab Al-Quran ini sendiri. Memang banyak kebenaran, bukan banyak, memang benar kitab ini sebenarnya. Jadi mungkin doktor boleh ulaskan sikit. Baik, ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah kata apa, akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dari ufuk cakrawala. Maksudnya segala-gala yang ada di angkasa sana tu hinggalah ke dalam diri kita. Dalam diri mereka ni, maksudnya segala-gala sel-sel yang ada yang kecil ni, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Jadi siapa yang nak menunjukkan? Tentulah orang Islam yang beriman kepada Al-Quran perlu menguasai dua bidang ni, iaitu tentang hal-hal yang melibatkan astronomi di angkasa lepas dan juga hal-hal yang melibatkan biologi dan sebagainya lah. Di situ mengajakkan umat kita, umat Islam ini menjadi seorang yang saintis lah, pakar tentang hal-hal yang melibatkan kosmologi dan juga pakar melibatkan hal-hal biologi yang ada di dalam tubuh badan kita, supaya kita boleh memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran bahawa Al-Quran itu adalah benar. Sebab kalau mereka dah percaya Al-Quran, dia akan terus menerima yang lain. Namun apabila mereka menolak Al-Quran, itu menjadi masalah. Sebab saya ambil satu contoh, ada satu dipanggil macam musuh kepada Islam ni, musuh Al-Quran ni. Mereka membuatkan satu video yang berdurasi 58 minit yang menyatakan 60 kesalahan saintifik dalam Al-Quran. Bayangkan begitu gigihnya mereka untuk buatkan video untuk menghilangkan rasa keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalaulah video itu dilihat oleh anak-anak muda yang memang backgroundnya sangat lemah, kita bimbang mereka boleh terikut dan percaya. Dan kalaulah tidak lagi percaya pada Al-Quran, apalah yang tinggal? Dah tak ada lagi lah yang lain-lain. Mungkin takkan buatlah, sebab arahan solatnya ada dalam Quran, arahan puasanya ada dalam Quran, arahan zakatnya ada dalam Quran, dan menunaikan haji pun ada dalam Quran. So kalau Al-Quran dah tak percaya, yang lain dah tak ada apa dah lagi lah, tinggal kan. Jadi apabila saya teliti video tersebut, dia bukanlah 60 daripada Al-Quran, 57 saja daripada Al-Quran, dan lagi 3 daripada hadis. Dan saya melihat sebenarnya bukanlah 60 kesalahan saintifik dalam Quran. Yang membuat video itu sendiri yang tak faham sebenarnya tentang apa yang ada, sehingga dia menyatakan antara ayat yang menyatakan tentang hujan yang turun dari langit ni, sebab Allah kata kami menurun dari langit air yang bersih suci, dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Maka dia mempertikaikan air hujan ni adalah kotor, acid rain. Jadi saya tidak nafikan kebelakangan ni memang hujan yang turun agak kotor. Itu kerana persekitaran kita, bukan asal air itu kotor. Jadi kerana perbuatan tangan manusia lah yang membuat pencemaran, demi asap kenderaan, asap segala-gala lah yang ada kilang dan sebagainya. Akhirnya air hujan yang awalnya turun bersih, akhirnya kotor. Kerana apa? Kerana perbuatan tangan manusia. Bukan Allah yang menurunkan air itu kotor. Tapi persekitaran kita lah yang kotor. Maka kita sudah jawab kepada dia tentang perkara tersebut. Dan dia menyatakan berdasarkan surah Yasin ayat yang ke-38. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Dan matahari beredar atas garis edarnya. Kalau puan masih ingat lagi, dulu masa kita kecil kita belajar matahari kaku. Planet-planet yang pusing. Tapi hari ini saintis tahu matahari bergerak. Planet-planet ikut. Dan perkara itu dinyatakan dalam surah Yasin ayat yang ke-38. Itu juga termasuk dalam argument yang dinyatakan oleh lelaki itu tadi. Dia mengatakan matahari tak bergerak. Tapi apabila dia sedar matahari dah bergerak, dia tidak pula mohon maaf. Dan yang menjadi sedih ni, dia masih kekal lagi 60 kesalahan saintifik dalam Al-Quran. Dia dijemput merata untuk bercerita. Ramai pula yang nak mendengarnya tentang hal-hal yang salah ni. Yang hal yang betul ni tak ada pula orang nak dengar. Nasib baik Hakim jemput saya hari ni. Ada orang nak dengar. Baik, balik pada cerita ni, kita dah jawab. Sepatutnya daripada 60, jadilah 59. Bila kita dah jawab lagi, jadilah 58. Bila kita dah jawab lagi, jadilah 57. Itu baru orang-orang yang mencari kebenaran. Tapi dia bukan orang yang mencari kebenaran. Dia orang yang mencari pasal ya bagi saya. Sebab apa pun kita jawab, tetap dia kekal 60 kesalahan saintifik dalam Al-Quran. Dia bukan sebenarnya orang yang nak mencari hidayah di situlah. Jadi no point kita habiskan masa kita untuk menerangkan kepada seorang yang tak mahu mendengar tentang perkara ni. Okey, saya tertarik dengan Al-Quran ni, di mana bila saya kaji tentang bahasa Al-Quran tu, saya jumpa banyak perkataan yang Allah cabar pada kita. Bagaimana fikiran kamu
dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-71. Bagaimana fikiran kamu kalau kami jadi malam sampai kiamat? Ataupun kami jadikan malam sampai bila-bila? Tanda soal. Kita tak jawab soalan tu. Ayat yang seterusnya, bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan siang sampai kiamat? Dan kita pun tak jawab. Rupanya banyak ayat Al-Quran ni ada ayat-ayat persoalan untuk kita jawab, untuk kita fikirkan. Sebab tu ayat awalnya, bagaimana fikiran kamu ataupun bagaimana pendapat kamu. Jadi kalaulah dalam periksa, Puan, kita tak jawab soalan, apa markah kita dapat? Kosong. Jadi kalau markah kosong bermakna kita akan jadi orang yang gagal. Betul. Dan dalam Al-Quran banyak soalan dan banyak yang kita tak jawab, kita bimbang. Kita jadi orang yang gagal kerana banyak soalan dalam Al-Quran yang kita tak jawab. Tak mampu jawab. Kerana apa? Kerana kita tak faham soalan. Kita tak tahu bahawa yang kita baca itu adalah perintah atau soalan yang Allah suruh kita jawab. Dan insya-Allah bila mana kita kaji, kalau malam berpanjangan, apa yang akan berlaku? Mula-mula sekali tumbuhan akan mati kerana tak boleh buat proses fotosintesis. Tak ada lagi matahari. Dan akhirnya apa yang akan berlaku? Haiwan yang makan tumbuhan akan mati. Dan kita pula manusia yang makan haiwan ataupun makan tumbuhan pula akan mati selepas itu. Suhu akan turun mendadak. Maknanya keadaan tanpa siang malam ni akan menjadikan keadaan lebih huru-hara. Jadi adanya siang malam inilah satu yang rahmat, satu yang patut kita syukuri. Ada pelajar tanya saya, bagaimana nak mensyukurinya? Semayanglah 5 waktu siang malam supaya kita tanda kita sampai, kita syukur sampai waktu subuh, sampai waktu zuhur dan sampailah waktu isyak dan seterusnya lah. Sampai habis kita sampai pada waktu-waktu tersebut. Ini antara yang saya lihatlah kenapa ada di situ. Dan satu lagi, bagaimana seorang saintis daripada Thailand yang buat kajian tentang kulit. Akhirnya dia melihat kulit ini ada rangsangan sakit. Dan dia keluarkan, teori itu telah dikeluarkan, sedangkan telah dijawab oleh orang dalam Al-Quran, dah nyatakan lama dah tentang kulit ni dapat merasakan sakitnya bakaran bakar api tu. Akhirnya dia masuk Islam. Saya mula-mula saya tak berani letak dalam buku saya. Akhirnya saya jumpa video YouTube yang menyatakan beliau bersyahadah di sanalah, di luar negara sana untuk memeluk Islam kerana keadaan tersebut. Dan ada juga orang yang buat kajian tentang jasad Firaun itu sendiri. Dan akhirnya merasakan benarkah apa yang ada di hadapannya ni adalah Ramses II seperti mana pada zaman Nabi Musa. Dan akhirnya dia kata kalau badan ni masih hidup, bermakna dia ni diselamatkan. Maknanya bila dia mati, dia terus diselamatkan. Kalau Firaun tu dibiarkan dalam hutan, mungkin dia dah jadi seperti makanan ikan dan sebagainya, dah hancur begitu. Tapi bagaimana? Tapi diselamatkan. Seperti mana dia kata kami selamatkan badannya ataupun mayat dia. Dan seperti itulah. Dan akhirnya baru dia nampak banyaknya ilmu di situ. Dan menjadi sepatutnya keutamaan kita bila dalam Al-Quran menyatakan bagaimana piramid itu dibangunkan dan juga bagaimana bahtera Dabino itu berlabuh di mana. Sepatutnya seharusnya di kalangan masyarakat kita dah ada satu usaha yang ke sana untuk melihat apa yang maklumat ataupun info yang kita dapat daripada situ lah. Itulah yang saya nampak banyaknya peluang dan ruang yang Allah dah beri lama daripada kita. Sebagai satu yang tak ambil. Ya, betul. Sebagai satu contoh, pada tahun 1933, seorang saintis nama dia Paul Dirac. Dia buat kajian tentang atom. Dan menariknya dia dapati atom-atom ni juga berpasangan. Maka dia berkata segala yang ada dalam dunia ni berpasangan. Dan dia dapat hadiah Nobel untuk itu. Dia dapat hadiah Nobel untuk itu. Pada tahun 1933, Nobel laureate kat situ. Sedangkan perkara itu ada dinyatakan dalam surah Yasin. Ayat yang ke-38, Allah kata kami jadikan kamu berpasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi, maksudnya tumbuh-tumbuhan pun ada jantan betina, dan sesuatu yang kamu tak tahu pun. Maksudnya berpasangan juga. Jadi saya atom-atom pun berpasangan. Ada kation, ada anion, ada proton, ada elektron. Jadi saya melihat dah sampai dah masa dia kita kena ajak generasi muda ni untuk kembali kepada Al-Quran, tapi bukan sekadar baca saja. Dah mula mengambil maksudnya dan akhirnya menggali apa sahaja. Seperti mana Allah kata akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dari ufuk cakrawala hinggalah ke dalam diri mereka, agar jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Kalau orang yang dah faham Al-Quran, dah percaya pada Al-Quran, dia sukar untuk dimanipulasikan, dia sukar untuk diselewengkan. Dia dah ada strong kekuatan, dia dah tahu bahawa Al-Quran ini benar datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Allah Azza wa Jalla. Itu dia kan. Tadi saya tertarik bila doktor sebutkan tentang dulu kita belajar matahari, kita kata matahari statik, yang bergerak dalam planet. Betul lah tu, dekat silibus sekolah rendah je ajarnya macam tu. Betul. Namun bila kita tengok kan,
Al-Quran itu sendiri menceritakan bahawa matahari itu yang bergerak, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha kan. Jadi itu menarik perhatian lah. Kalau macam kanak-kanak, kita kata kanak-kanak sekarang, dia mungkin dia boleh mengaji saja, tapi dia tidak boleh untuk, orang kata, mentafsir itu masih belum lagi di batasan mereka. Tapi mungkin dari sudut doktor sendiri kan, doktor pun dah doktor pun dah menulis buku tentang sains dan teknologi yang juga tumpuannya untuk kanak-kanak sendiri kan. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit macam mana kita sebagai ibu bapa khususnya, kita nak train anak kita ni untuk sama-sama kita mentadabur, kita baca Al-Quran itu sendiri. Oh, tengok ni, nak ceritakan macam mana dari sudut ibu bapa itu sendiri nak menerapkan budaya bila kita kata baca Al-Quran bukan sekadar baca, bukan sekadar nak khatam, tapi kita tengok makna-makna tersebut tu, doktor. Baik. Saya teringat satu soalan dari pelajar sekolah. Dia tanya bagaimana saya boleh yakin untuk bercakap perkara ni. Saya kata saya suka membaca, dan untuk dia makin kuat maka saya akan bercerita. Jadi sebagai ibu dan ayah pun sebenarnya dia once dia dapat ilmu adalah baik juga dia bercerita. Dia bercerita sebab semakin dia bercerita, bila orang bertanya, kalau katalah dia tak faham, dia akan terus lagi pencarian untuk membaca. Akhirnya pemahaman dia makin baik, makin tambah di situ lah. So ibu dan ayah pun seharusnya kena, kita ni bukanlah sekadar pergi kerja balik kerja je. Kita juga kena menambah ilmu. Tiada hari tanpa pendidikan, ada orang kata. Tiada hari tanpa pendidikan. Maksudnya setiap hari kita kena upgrade ilmu kita. Selagi mana kita masih hidup lah. Orang kata dah tak ada hidup pasti mungkinlah dah lain lah. Ini masih ada nyawa, kita kena tambah ilmu kita. Sebab ilmu Allah ni sangat luas. Jadi hari ni kalau kita tengok puan, dah ada macam-macam metod ataupun modul yang telah dibangunkan oleh pakar-pakar pensyarah dan juga ilmuwan-ilmuwan kita. Contohnya khusus untuk penguasaan kosakata Al-Quran itu sendiri. Dah ada dalam bentuk apps pun. Ada dalam bentuk AI pun. Even dalam bentuk yang dalam bentuk cetakan pun masih ada. Dibuatkan dalam bentuk permainan bahasa. Apa itu wa itu dan, li itu bagi dan sebagainya lah. Boleh bermain dalam bentuk silang kata, cari kata dan sebagainya. Itu antara buku yang saya tulis juga. Yang mana nak mengajak anak-anak ni, kalau dia baca Rob tu, dia tahu tu Tuhan. Bismi tu dengan nama. Tidak ada dia baca, and then tak faham. Kalau sikit lah yang dia baca, dia faham. So lama kelamaan minat dia makin datang. Anak-anak kita hari ni, kalau kita bagi tahu dia ada latihan, jawapan dia tak ada, dia tinggal terus. Dia nak jawapan. Jadi kita kena letak di latihan, jawapannya ada di sana. Nanti dia akan berulang-alik pun tak apa. Jadi itu yang kita mahu dia berbuat juga. Jangan kita buatkan satu soalan terlalu sukar sehingga dia tinggal terus. Akhirnya yang mudah-mudah saja. Dia tak belajar. Sebab tu saya kata, kalau saya punya konsep, saya applykan, letak table di hadapan, sambil buat, sambil tengok jadual. Sambil buat, sambil tengok jadual. InsyaAllah dia akan terus. Kali pertama mungkin dia tengok lah. Kali kedua dia jumpa perkataan yang sama, dia akan tengok. Selepas itu dia tak akan tengok dah, sebab dia dah akan ingat secara auto dia kan. Macam begitu. Baik. Antara lagi yang boleh tarik minat adalah dengan bercerita tentang sains dan teknologi lah. Saya beri satu contoh tentang haiwan. Di mana Allah sebut dalam Al-Quran, dan pada kejadian diri kamu sendiri. Surah Al-Jasiyah ayat yang keempat. Dan pada kejadian diri kamu sendiri, serta pada segala binatang yang dibiarkannya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Jadi sebenarnya pada diri kita dan juga pada haiwan. Kita ambil pada haiwan. Haiwan ini segala macam yang berbeza, dan haiwan sendiri cara mencari makanan pun berbeza. Itu sebenarnya boleh menyumbang kepada pembangunan teknologi baru yang kita panggil sebagai biomimicry atau biomimetic. Manusia memanfaatkan kelebihan atau keunikan yang ada pada haiwan untuk membangunkan teknologi. Contohnya kaki itik. Kalau kita nak menyelam dalam air, agak sukar. Melainkan kalau kaki kita pakai seperti kaki itik. Memudahkan satu dayungan itu, menyebabkan kita boleh pergi jarak yang lebih jauh. Itulah yang saya lihat. Dan pengajaran belajar daripada alam haiwan ini telah kita pelajari lama dah. Sejak zaman Habil dan Qabil. Ketika mana Qabil tak tahu bagaimana nak menguruskan jenazah Habil, maka diilhamkan dengan datangnya seekor burung, dua ekor burung gagak. Yang mana seekor burung gagak itu nak mengebumikan bangkai gagak yang satu lagi itu, dibuatkan satu demo. Tapi pembelajaran itu pada kita sekadar bagaimana nak mengebumikan jenazah saja. Sebenarnya dia jauh lebih itu. Yang kita boleh belajar daripada alam haiwan. Allah tunjukkan kepada kita gagak. Tapi bolehlah burung-burung yang lain. Seperti contoh di Jepun, di Shinkansen Jepun,
bagaimana setiap kali bullet train memasuki terowong, dia akan menghasilkan mampatan udara yang mendadak dan hasil letupan boom di luar yang sebelah terowong yang satu lagi yang menyebabkan ada tingkap cermin pecah. Okey. So akhirnya mereka mengubah suai kepala kereta api tu ikut seperti mana paruh burung raja udang. Kerana apa? Dia lihat ketika burung tu masuk dalam air, dia menghasilkan percikan yang sangat minimal. Jadi kat situlah bentuk aerodinamik yang ada pada paruh tu akhirnya mengubah suai. So daripada mana? Daripada haiwan ciptaan Tuhan. Bagaimana burung belatuk yang mematuk dahan pokok yang begitu kerap dan kuat dan kerap, tapi tidak menggegarkan otaknya. Rupanya pada hidungnya dia ada macam satu dipanggil exober dan juga lidahnya yang panjang boleh membelit tengkorak dia yang menyebabkan dia tidak bergegar di situ. Dan itu antara yang manusia tiru daripada situlah. Terinspirasi. Dan Allah menyatakan pada segala haiwan yang dibiarkan terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang meyakini. Namun ayat ini tidaklah kita terangkan di pembelajaran di sekolah. Sedangkan pembelajaran tentang haiwan sudah berlaku di sekolah. Yang mana kita belajar kitaran hidup lalat. Lalat daripada dewasa bertelur kemudian menjadi ulat maggot ataupun kita lava akhirnya menjadi kembali menjadi lalat dewasa. Kerana itu kita belajar ni berapa lama. Tetapi bagaimana orang hari ini dalam bidang forensik menjadikan lalat atau langau itu tadi untuk menentukan sela masa matinya satu mayat. Okey. So katanya bila yang ni daripada pembacaan saya, bila matinya bangkai atau mayat dalam tempoh 1 jam, lalat langau ni akan bertelur. And then nanti dia akan menetas dan makan daging tu. Dia mempercepatkan proses penguraian ataupun dipanggil bangkai tu akan bereput lah, proses peruputan. Bila kita jumpa mayat tu, kita boleh tengok berapa usia ulat tu. Kalau ulat itu 3 hari, kita jangkakan sela masa mati mayat ni pun 3 hari. Kalau usia ulat tu 5 hari, mana sela masa mati jangkaan dah 5 hari. Jadi diguna pakai dalam dunia forensik. Walaupun kita rasa langau ni apalah faedahnya. Tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Seperti mana dalam Quran kata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Itu dia kan. Sungguh panjang lebar. Dari sudut sains terbuka mata kita. Lagi-lagi tentang bila doktor ceritakan tentang haiwan tadi, tentang belatuk tadi, dan bagaimana pula mereka terinspirasi nak mencipta kata kapal. Apa ni? Kereta api. Kereta api tu, yes. Bullet train itu dengan bentuknya seperti seakan-akan burung. Paruh burung tu kan. Masya-Allah, itu dia. Kita kata sebenarnya kalau kita baca Al-Quran ni, kita tengok dan kita tadabbur, banyak sebenarnya yang kita boleh relate dengan kehidupan seharian. Dan Allah sendiri dah tulis, dah nyatakan awal dulu. Cuma kita yang tidak berfikir. Banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda semua, khususnya dari sudut macam mana kita nak menerapkan Al-Quran, bidang pengajian Al-Quran ini kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Jadi insya-Allah kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke round yang terakhir untuk podcast kita hari ini. Hari ini bersamaan dengan 16 Ramadan 27 Mac 2024, dan esok kita akan menyambut Nuzul Quran, tarikh di mana turunnya Al-Quran, mukjizat terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincangkan tadi tentang Al-Quran dan juga sains, dan juga doktor banyak sangat kongsikan tentang related. Macam nak cakap bahasa Melayunya, keterkaitan Al-Quran itu dan juga dengan kehidupan kita dalam dunia seharian, dalam kehidupan seharian kita, dalam sains lah kita katakan, dalam kehidupan seharian kita. Dan tadi juga kita tanya kepada doktor berkenaan dengan bagaimana kita nak terapkan anak-anak ni, khususnya golongan muda, nak bagi diorang ni minat baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran daripada kecil. So kita tahu kan sekarang ni banyak sangat orang kata budaya-budaya luar yang cuba masuk, tapi kita nak juga cuba pertahankan mereka ni untuk mereka terus jadikan Al-Quran sebagai panduan. Dan salah satunya doktor kongsikan tadi, banyak dah sekarang ni orang dah buat buku-buku infografik Al-Quran, dan antaranya yang kita dapat hari ini adalah ensiklopedia menyikap rahsia sains dan teknologi dalam Al-Quran yang ditulis oleh doktor sendiri. Kan kita nak tahulah bagaimana sebenarnya keistimewaan buku ini, dan kita nak
tanya juga kat doktor, bagaimana ibu bapa boleh sama-sama prepare untuk bersiap siaga lah dengan buku ni. Doktor kata tadi ibu bapa main peranan penting untuk bercerita kepada anak-anak, sebab anak-anak ni diorang baca gitu je lah kan. Betul, jadi peranan penting ibu bapa tu sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan lagi? Baik, saya cuba sampaikan dengan bahasa yang mudah, di mana ibu dan ayah boleh bercerita seperti mana dalam Quran kata, kamu lihatlah langit dan kamu lihat ayat berulang-ulang. Kita boleh cerita pada anak kita, jom kita tengok langit. Apa yang ada di langit dan langit berwarna apa. So budak akan lihat, dia akan bercakap, wah langit berwarna biru. Jadi bagaimana langit itu kelihatan biru? Itu yang anak, kalau kita bercerita, anak-anak kita nak tahu. Sebenarnya soalan ini kalau kita tanya pada orang yang dewasa pun, kadang-kadang dia tak pernah nak tanya pun bagaimana langit itu kelihatan biru. Walaupun dia dah hidup puluhan tahun, tidak terdetik untuk dia tanyakan. Jadi bila mana kita buat kajian, saintis dah buat kajian seperti mana yang ditulis dalam buku ni, ibu dan ayah boleh cerita. Rupanya cahaya matahari ni warna putih. Bila cahaya matahari ni dia ada 7 warna dalam dia, kita sebut spektrum warna. Bila dia masuk dalam prisma kaca tu, dia akan keluar 7 warna. Yang orang kita panggil warna pelangi lah. Dia ada daripada ungu, indigo, biru dan sampailah ke merah. Setiap cahaya tu dia ada gelombang dia. Kita boleh cerita seperti mana yang ada dalam buku ni lah. Dan gelombang yang antara yang pendek, yang ni biru dan ungu lah. Jadi dia pada jarak yang dekat, mata kita akan nampak warna biru tu berserak di langit yang dekat. Oleh sebab itu mata kita nampak dia biru. Nanti petang, makin jauh kita nampak dia kekuningan. Lagi petang kita nampak dia jingga, oranye. Lagi petang kita nampak dia merah. Kerana apa? Pada jarak yang jauh hanya gelombang yang panjang saja sampai ke mata kita, yang ni merah. Jadi salah satu tanda masuknya waktu maghrib, mega merah di langit. Tapi kita tak pernah terang pula kenapa merah. Jadi merah itu berlaku apabila jarak yang jauh, gelombang yang panjang saja sampai ke mata kita. Lepas tu kita nampak langit di hujung sana tu merah. Dan apabila hilangnya mega merah, masuknya waktu isyak. Jadi perkara ini kita boleh terangkan bagaimana waktu-waktu solat itu ditentukan. Masya Allah. Dalam buku ni juga cerita tentang bayang-bayang. Seperti mana Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-45. Tidakkah engkau melihat penciptaan Tuhanmu ketika dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan kalau kami kehendaki, kami jadinya tetap, yang tidak bergerak dan tidak berubah. Dan dia menjadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. So dengan bayang-bayang hari ini manusia boleh buat apa? Boleh tahu waktu solat. Di mana bila berlaku tergelincir matahari, ini waktu zuhur. Ada pendapat mengatakan sedikit pun dah zuhur. Ada pendapat mengatakan separuh daripada tiang baru zuhur. Tak ada masalah. Jangan tergelincir zuhur sudah. Jadi tergelincir matahari baru zuhur. Dan apabila bayang sama panjang dengan tiang, ada yang kata dah permulaan waktu asar. Lebih panjang sedikit. Ada kata panjang dia mesti 1,5. Ada setengah pendapat panjangnya 2 kali. Tak ada masalah. Jangan panjang sangat. Dekat-dekat maghrib baru sembahyang kan. Kebanyakan anak kita begitu. Jadi nampak tak bagaimana orang terdahulu menggunakan alam ini untuk menentukan sesuatu dalam hidup, dan sedangkan petunjuknya sudah lama ada di dalam Al-Quran. Bila dalam contohnya kita dalam Ramadan ni, makanlah sehingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam. Di mana kalau kita tengok pada fajar Siddiq tu, kita akan nampak dekat ufuk sana hitam. Kita nampak hitam atas, lepas tu kita nampak lain putih tu kan. Macam berupa benang sikit lah nampak kan. Di situ fajar Siddiq dah tahu dah itu waktu subuh. Jadi perkara-perkara ni kita boleh cerita dengan melihat bintang. Kan kalau kita keluar makan waktu malam, dia bukan kita cerita mesti duduk ramai-ramai macam bercerita zaman dulu. Tidak. Kita boleh bercerita even dalam kenderaan pun. Tadi nampak ada bintang. Contoh. Sekarang kita tengok bintang tu. Ada dinyatakan dalam buku ni. Bagaimana 3 bintang tu kalau kita tengok pada malam sekarang ni boleh menentukan aras kiblat. Dan bagaimana orang dulu menggunakan bintang untuk mengukur lilit bumi. Telah dilakukan oleh seorang saintis. Dan bagaimana pula sebelumnya orang yang menggunakan bayang-bayang juga mampu mengukur lilit bumi. Dan bagaimana cendekia umat Islam menggunakan alat ciptaan orang Islam sendiri untuk mengukur jejari bumi. Perkara itu semua ada dalam matematik yang anak kita belajar di sekolah. Yang kita panggil sebagai matematik tambahan. Cuma sayangnya yang dibelajar itu tidak diceritakan di sebalik kisah-kisah tu. Bagaimana untuk apa? Betul. Bagaimana pula Allah sebut dalam surah Yasin ayat yang ke-39 tentang fasa-fasa bulan. Yang mana kita setuju ada ni bulan sabit, ni bulan apa. Dan akhirnya berlakulah bulan purnama. Dan akhirnya berlaku gerhana bulan. Bagaimana orang dulu melihat gerhana bulan itu akhirnya mampu mengukur jarak dari bumi ke bulan. Dan akhirnya mengukur pula bila berlaku gerhana matahari untuk mengukur pula diameter bulan itu sendiri, diameter matahari itu sendiri. Jadi
fenomena yang berlaku ni sebenarnya boleh kita relate kan untuk jadikan matematik dan akhirnya menjadi kita ke hadapan lah. Cuma dulu kita tengok begitu saja. Ya, saya pun dulu belajar tak tahu pun ni nak untuk kira bulan ke kan. Kalau tahu, kita tahulah sebaliknya kan. Kita tengok dia macam tidak ada apa-apa pun. Walaupun selalu kita tengok langit ni biru, tidak terasa nak tahu bagaimana dia biru. Mungkin kalau tukar jadi hijau, kita tertanya-tanya kenapa pelik kan. Kita tak terasa nak tanya begitu. Betul. Sayanglah bagi saya satu yang sayang. Jadi saya merasakan dah sampai masa untuk menceritakan perkara tu, maka pelan-pelan saya mula mengarang lah tentang buku ini, lebih kurang dalam 90 tajuk untuk bercerita. Untuk bercerita, untuk memudahkan ibu dan ayah, even para guru. Anak-anak kita yang minat dalam bidang sains teknologi, yang minat dalam bidang MRSM dan juga sekolah tahfiz, boleh kita hadiahkan untuk mereka terus-menerus kekal menguasai ilmu sains dan matematik, dalam masa sama menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, supaya tidak nanti terpengaruh dengan seperti mana yang saya kata tadi, orang yang cuba memanipulitkan, di mana mengatakan dalam Al-Quran ni ada 60 kesalahan saintifik, sedangkan 60 perkara yang dia yang tak faham. Tapi dia manipulitkan keadaan itu, dan akhirnya dia menjadi penceramah pula di luar sana untuk bercerita, dan ramai pula yang berminat untuk dengarnya. Satu yang kita anggap sedih lah, tapi bagaimana nak melawan dengan mereka, kita tunjuk yang benar. Bukan mencari masalah dengan dia, kita tunjuk yang benar. Inilah antara perkara yang saya mula lihat. Saya bagi satu contoh. Dalam ada 40 tajuk dalam ni. Ada 90. Kalau ke depan lagi ada sama lagi di sini. 90 itu. 90 tajuk dalam buku ni. Dia ada banyaknya tebalnya. Bersedia untuk ibu dan ayah belajar. Betul. Kejadian hujan. Menariknya bila saya cerita perkara ni di sekolah-sekolah, saya pergi jemput ke sekolah-sekolah bagi ceramah. Ada pelajar yang datang jumpa saya. Apa dia kata? Doktor, hari ni saya tengok langit nampak lain. Sebelum ni saya tengok langit tak rasa apa. Tapi selepas terdengar ceramah ni, saya lain. Nampak lain. Masya Allah. Dan yang terbaru ni ada 2 pelajar datang jumpa saya. InsyaAllah Ustaz, dia panggil saya Ustaz lah. InsyaAllah Ustaz, kami berdua akan belajar matematik dan sains betul-betul. Masya Allah. Dia kata sebab apa, dia dah mula lihat terkaitannya. Dengan sebab awal agama itu mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Melalui kitab yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, ini Al-Quran. Dan juga alam ciptaan. Sebab itu kalau betul-betul nak belajar Al-Quran, mesti melihat alam. Sebab dalam Al-Quran ada bercerita tentang pokok. Jadi pokoknya di mana? Pokoknya di luar. Dalam Al-Quran ada cerita tentang lautan. Lautan ni di mana? Lautan ni di luar. Dalam Al-Quran ada cerita tentang gunung. Gunung di mana? Gunung di luar. Contoh dalam Al-Quran kata, kamu lihatlah buah ketika ia berputik hinggalah ia masak. Kan? Jadi nak tengok di mana? Di pokok yang sebenar. Maka bila kita tengok buah ketika mula berputik hingga masak, keluarlah agriculture, tisu culture, botani, keluarlah bidang-bidang yang boleh menjadikan kita ke depan lah. Kita ke depan untuk faham alam ni. Allah suruh kita mengembara, lihatlah bekas-bekas orang terdahulu. Maka keluarlah paleontologi, keluarlah arkeologi, sejarah dan sebagainya. Itulah bidang-bidang yang menjadi bidang keutamaan pada hari ini. Dan peringatan itu ataupun saranan itu telah lama dinukilkan dalam Al-Quran ni, yang sepatutnya menjadi satu orang kata titik tolak kepada kita untuk bergerak. Ini yang kenapa saya dalam bidang sains ni akhirnya melihat pentingnya untuk bercerita kepada masyarakat bahawa Allah dah lama dah bagi petunjuk. Barulah kena dengan ayatnya, Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Allah dah lama tunjuk, cuma kita sama ada kita nak pergi tengok cari ataupun tidak kan. Dari doktor kata, Allah kata dah adanya matahari, kita nak tengok ke tidak? Kalau kita tengok, kita jumpa kan, kita baru kita Masya Allah, ini kebenaran dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi satu gambaran, dalam bumi ni ada intan belian. Kalau saya gali pakai tangan, hancur tangan pun belum tentu dapat. Saya kena guna alat. Mungkin cangkul, berpuluh tahun lah baru dapat. Kalau bagi saya backhoe, mungkin bertahun-tahun saya dapat. Kalau bagi saya mesin gerudi, mungkin berbulan-bulan saya dapat. Begitulah dalam Al-Quran ada macam-macam. Untuk menggalinya perlukan ilmu alat. Antaranya sains dan matematik. Barulah jumpa macam-macam. Kita ambil VCD atau DVD. Dia adalah koding 100101, binary code. Nombor asas 2. Dan kalau kita letak pada pembaca yang betul, maka keluarlah teks, warna, huruf, lagu, movie dan sebagainya. Begitu kalau Al-Quran ada 28 huruf hijaiyah. Dalam alam Melayu tambah lagi 2 lam alif dan hamzah, menjadi 30 huruf yang berulang-ulang dalam Al-Quran. Kalau dah diberi pada pembaca yang betul, maka keluarlah sains, teknologi,
kejuruteraan, matematik, Masya Allah, betul. ekonomi, pertanian. Tapi apa yang berlaku pada MP4 letak pada MP3, tak keluar gambar. Kalau bernasib baik dengar suara. Begitulah Al-Quran yang diberitahu saban tahun lama pada kita, tak keluar apa, keluar suara lah. Yang kita bertanding siapa paling sedap bacanya, bukan apa yang ada dalamnya yang kita nak keluarkan. Allah, itu dia. Sayanglah, jadi dah sampai masanya, kita sudah berada di tahun 2024. Betul. Dah tiba dah masanya untuk kita ke depan dengan melihat Al-Quran dan menguasai ilmu sains dan teknologi itu sendiri. Masya Allah, itu dia kan. Kita dah semangat dah. Dan harapnya anak-anak di luar sana, ibu-ibu bapa yang mendengarkan, bolehlah sama-sama terapkan kepada anak-anak. Kita belajar sains dan matematik ni ada kaitannya dengan Al-Quran. Dan saya sangat rasa terharu, rasa bangga kan. Saya sendiri bangga, apatah lagi doktor sendiri. Bila doktor ceritakan ada budak sekolah rendah yang kata, saya akan belajar matematik dan sains betul-betul. Betul. Kalau saya tahu dulu daripada awal kan, kita didedahkan bahawa keterkaitan Al-Quran ini dalam subjek mata pelajaran kita pun akan rasa bersungguh-sungguh nak belajar kan. Kita tak akan dapat ilmu ni kalau lah tak ada doktor ceritakan. Masya Allah kan. Jadi kepada anda semua diharapkan semuanya mendapat manfaat dan juga terinspirasi dengan kebesaran Al-Quran, iaitu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan untuk kita. Semoga kita sama-sama lah setiap hari kan. Saya suka bila doktor kata tadi, takkanlah 5 tahun lepas kita baca macam tu, sekarang pun sama macam tu juga. Kena ada orang kata anjakan paradigma. Dan moga-moga Ramadan yang datang pada kali ini menjadikan kita insan yang lebih kuat, insan yang lebih, orang kata lebih rajin, lebih tekun untuk mendalami isi dan juga intipati Al-Quran. InsyaAllah saya ucapkan salam nuzul Quran buat anda semua. Sama-samalah kita beramal dan sama-samalah kita memperbanyakkan lagi bacaan kita, memperbetulkan bacaan kita dan banyakkan juga tadabbur dan juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. Dan kita berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan tetamu yang juga hebat seperti mana doktor hari ini kan. Saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi hadir. Dan kepada anda semua yang ingin membeli buku ini, bolehlah dapatkan di mana tu doktor? Setakat ni kita akan ada dalam expo. InsyaAllah mungkin kita akan bagi dalam bentuk online lah. Online. Nanti kalau nak apa orang kata, kalau nak dapatkan buku ini, bolehlah nanti kita komen ke kan. InsyaAllah komen ke, nanti kita akan reply kat mana buku dan lanjut tu, insyaAllah. Terima kasih buat anda semua yang mendengarkan. Kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di Facebook page, di YouTube dan juga di Spotify. Berjumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.